juga masukkan wang hantaran kan. So wang hantaran tu semua di pakcik-pakcik dia yang menolong pergi cari wang hantaran yang cantik-cantik. Dia cukup mencabar. Di Indonesia susah nak cari wang kertas yang kemas. Duitnya sudah lusuh. Duitnya lusuh, ada yang kena stapler. So macam-macam kita kena cari-cari sampai dapat semua yang kemas. Bukannya duit hantarannya duit ini ya? Duit Indonesia ya? Bukan duit Indonesia yang disediakan. Oh iya, aku tak ingat. Ingat berapa? Entah. So lepas tu saya pergi sana sama adiknya kerana perlu orang untuk bawa barang-barang dan dulang-dulang. So barangnya cukup banyak. So kita berdua ambil ferry dan saya masih ingat beg tu ialah terlalu berat sampai kita terpaksa tarik beg tu, tak boleh angkat pun. Saya ingat salah satu beg tu dah sampai dalam 70-80 kilo lah. Banyak juga yang kita bawa, semua barang-barang Malaysia yang ada yang tak boleh lah biasa jumpa di sana. Ladu? Ya, salah satu dulangnya ialah dulang yang ditimbun dengan ladu. Ladu itu manisan India yang warna kuning itu? Saja saya bawa ladu kerana coklat boring lah, semua orang pun bawa coklat lah kan. So kita bawa ladu macam-macam lah. So pengantin belum berasa ladunya sudah habis kan? So pergi sana kita pun saya dengan adik dia pun ambil satu bilik hotel khas untuk siapkan semua dulang-dulang. Pakciknya datang menolong kat bilik tu. So lepas tu kita terpaksa juga masukkan wang hantaran kan. So wang hantaran tu semua di pakcik-pakcik dia yang menolong pergi cari wang hantaran yang cantik-cantik. Dia cukup mencabar. Di Indonesia susah nak cari wang kertas yang kemas. Duitnya sudah lusuh. Duitnya lusuh, ada yang kena stapler. So macam-macam kita kena cari-cari sampai dapat semua yang kemas. Kecuali kalau pergi bank. Tetapi saya tak tahu kenapa kita tak pergi bank. Mungkin hari yang bank tutup kot kalau tak silap saya. Atau tak fikir dekat sana. So adalah basically all the guys did it lah. Bukannya duit hantarannya duit ini ya? Duit Indonesia ya? Bukan duit Indonesia yang disediakan. Oh iya, aku tak ingat. Ingat berapa? Entah, 30 juta kot? Tak, semua 3. 33,333,000 dan 333 rupiah. Itu yang semua. Banyaknya. Berjuta-juta saya. Belum dulangnya lagi kan guys. Ya, saya pun tanya kawan-kawan. So kawan yang kata kalau di sini adat Melayunya kita bagi dulang. So berapa dulang dia kata suka hati. So dulang yang saya bawa, saya tak suka membazirkan. So apa yang saya buat, saya beli piring makanan India yang cukup besar tu supaya lain hari boleh dipakai balik lah sebagai piring hidangan. So 17 dulang yang jadi piring tu semua dah jadi arwah nenek saya. Arwah nenek dia. So hantaran tu sudah dibahagi-bahagi lah. Semua orang dapat bahagian-bahagian daripada hantaran dia lah kan. So kita macam-macam lah, termasuk buah-buahan kerana setengah buah-buahan di Indonesia dia kira mahal sikit. Terutama anggur ya saya ingat. So saya masih ingat anggur tu kalau di Malaysia sekilo ialah dalam 7-8 ringgit saja. Tapi yang biasa lah. Yang biasa. Tapi Indonesia ialah dalam 100,000. 30 lebih ringgit waktu tu. So sampai sekarang pun. Sampai sekarang. So anggur ialah salah satu benda yang kita bawa daripada Kuala Lumpur lah. So alhamdulillah pejabat immigration semua dia adalah dia berhentikan dan tanya kenapa kita bawa 70 kilo nak buka bisnes ke apa. So antara salah satu ialah saya bawa door gift untuk semua tetamu-tetamu. Door gift dia ialah keychain KLCC lah, semua Kuala Lumpur punya kan. So kita juga share kita punya door gift dengan warga immigration lah waktu tu. Dia orang pun suka. Siapa yang tak suka kan dapat keychain kerana saya juga perasan di sana semua orang yang ada motor, semua orang tak ada keychain. Semua kunci motor tu disimpan sana sini, bila nak cari susah.
So keychain tu jadi benda yang cukup popular lah. So satu kampung guys sudah pakai keychain Kuala Lumpur. Kalau tak silap saya bawa dalam 300-400 keychain. Tengok boleh jualan guys. Lepas tu macam tu lah. Apa namanya? Oh ya, yang alas dulang itu suami saya jahit sendiri guys. Masya Allah, terbaik. Dia warna hitam. Lepas tu nanti fotonya ada di atas sini ya. Saya mungkin kalau masih ada, saya ada simpan juga kot. Dia punya tepi-tepi dia jahit warna silver kan sayang. Dia jahit sendiri. Apa? Tudung saya pun dia jahit sendiri. Tudung tunang saya kan sayang. Tudung tunang. Lepas tu dia ini orangnya signifikan ya guys, betul-betul yang kalau waktu tu kita tema kita gold kan saya, putih gold. So semua benda baju tunang saya pun gold, putih gold. Sebab saya waktu tu saya memang peminat putih kan, so ditambah gold tu supaya lagi mewah lah. Kita pakai putih krim dengan gold lah. So semua persediaan, kerana kita terpaksa sediakan semua di hotel di sana. So tak boleh apa-apa yang siap sedia di sini. Itu yang kita bawa dulang makanan besar, kita bawa kain lapik, tetapi semua sudah kira dijahit dengan manik-manik lah. So sana tinggal semua atur-atur dan semua dah disediakan, termasuk dia punya penutup, dia punya pin, semua kita bawa dari sini. Kerana takut di sana lepas tu mana nak cari pin, mana nak cari klip, selotip semua kan. Saya kalau tak silap gunting pun kita bawa dari sini lah, supaya 4 orang bekerja bersama dalam 2-3 jam kita dah selesai kan semua persediaan. So cukup menarik lah waktu tu. Dia punya majlis di sana cukup meriah. Dia lain dari lain kerana Suruh sapu. Bukan, waktu masak tu semua orang datang menolong. Sana Macam betul-betul rewang lah guys. Dekat sini pun ada juga rewang. Kalau dekat tetapi sini kampung-kampung lagi senang orang cari menu dan siap order. Tapi sana dia punya order ialah dia order macam kamu kena order dia punya kelapa semua. Lepas tu kamu order machine untuk kelapa tu. So kelapa tu lepas tu kita pecahkan kelapa. Kita order mesin untuk parut. Lepas tu ada mesin masukkan semua parut, tambah air, peram untuk keluarkan santan. Semua periuk-periuk yang betul-betul besar tu semua disewa, siap dengan dia punya support bawah. Kayu api of course tak sewa lah, cari sendirilah kan. Belilah. Lepas tu kita minta dodol. Dia orang juga berusaha dodol tu. So dodol tu banyak kerja, saya juga cuba untuk siapkan dodol, tapi tak tahan lah, tak sampai 30 saat dengan asap dia semua. Kita kan tak biasa, terus lari lah. So kerja saya untuk menolong tukang masak, kerja saya hanya sediakan minuman sajalah, biar orang lain yang kenal masak. Dia walaupun pengantin kan, dia nak turun juga. Lepas tu dia ambil semua foto-foto dekat dapur tu, macam pengalaman menarik kan sayang. So lepas siap semua juga, kita ada satu hari yang kita terpaksa masak simple-simple untuk semua orang yang menolong lah. So dia lebih kepada semua jiran dan keluarga datang bersama untuk berjayakan pesta ini. Dia bukan macam tinggal di kondo dan kita cuba order sana sini di satu tempat dan benda tu siap. Pesta tu daripada permulaan sampai akhir anggaran saya dalam 10-14 hari. Yalah, lebih kurang. Lebih kurang lah, kerana kayunya dihitung juga. Cari kayu, sediakan ni, sediakan tu, adalah shopping tak banyak lah, kerana mungkin orang sana selalu dia orang kahwin kan, so dia orang pun tahu apa nak beli. Semua dah sedia, pergi satu kedai dan kedai tu akan hantar lori dengan setiap semua barang lah. Semua ialah prosesnya. That's about it lah. So dah 8 tahun ni last lah ya. So dah 8 tahun nikah ni, apa harapan untuk pernikahan kita, untuk relationship kita? Dia kata tak mau tambah anak. Tak maulah guys, musim Covid ini, ya Allah, takut nak tambah anak, risiko. Lepas tu apa lagi? Apa nak kata kan, InsyaAllah semua okey lah. Lagi apa nak kata kan.
berjalan dengan baik semua. Dah lah sangkut satu sama lain, so Sangkut dia. tapi satulah, kalau kita nak kahwin dengan orang seberang ni, proses nak uruskan perkahwinan dia bukan senang. So kalau mana-mana pun lah, setakat kita tengok kan, ramai juga yang mengambil cerai itu sebagai emosi, benda yang beremosi. Senang kalau nak cerai mengikut undang-undang pun, kita lafazkan, pergi sana, sign sini, habis cerita. Tetapi kalau nak kahwin pun, mungkinlah kalau dua orang Malaysia yang berkahwin, senang juga nak kahwin. Tapi bila nak kahwin dengan orang di seberang ni, dia banyak juga kerjanya, banyak juga prosesnya. Dia terpaksa dalam 100 hari itu, saya ingat dia terpaksa pergi balik dalam setiap 2-3 minggu dia kena pergi balik. So cost dia pun tinggi, semua pun adalah. Waktu tu dia pun tak kerja, dia tak boleh kerja kerana macam mana nak kerja kan, setiap 2 minggu ambil cuti 2 minggu. So alhamdulillah keluarga dia juga di sini, so senang sikit untuk dia buat semua urusan dia. Dan ramai juga kawan-kawan dia menolong lah untuk semua menjayakan ni, termasuk kawan-kawan yang menolong membawa wakil saya di sana daripada Medan ke kampung dan sebagainya lah. So hal ni dijayakan oleh semua orang, bukan saja kita, tetapi kawan-kawan kita, kawan dia, saudara dia. Banyak juga yang kita buat untuk shopping, kerana antara tradisi sana juga, saya ingat sama dengan sini, kita terpaksa terpaksa lengkapkan satu bilik dengan almari lah, dengan katil, tilam and sebagainya. Yang masa tunang itu suami saya dah beli katil, dah beli dressing table dekat kampung, semua sudah beli. Semua masih di kampung lah. So kita tak mungkin lah bawa di sini kan, susah sikit. Tapi tilam tu sedap sana. Tilam yang bagus, memang bagus lah. So dekat sana je lah, tak ada orang tidur lah di rumah arwah nenek saya. So macam itulah prosesnya. Semoga kita menjadi lagi baik ya sayang. Lagi baik, lagi sabar, lagi elok lah. Semoga anak-anak kita pun jadi anak yang soleh dan soleha. Lalu terharu saya. Okay guys, terima kasih sudah follow video kita hari ini ya guys ya. Minta tolong jangan meluak. Ini cerita sharing dari kita, semoga bermanfaat untuk kamu yang nak kahwin dengan orang yang beza negara. Kalau ada yang perlu tahu macam mana nak jalankan prosesnya semua, kalau tak silap kita ada satu set suratan yang semua kita dah compile dan simpan lah. Nanti boleh DM saya dekat IG lah. Kalau ada yang perlu pertolongan ke nasihat, bolehlah Kak Ayu. So sebab apa-apa kalau kita buat secara betul, insyaAllah semuanya akan betul, kan sayang? Tak ada yang main sokat-sokat. Ia cukup penting lah. Kalau tidak, kalau kita tak buat urusan secara betul, lain hari nak dapat anak-anak, visa untuk isteri, warga negara untuk anak-anak, tak ada persoalan langsung lah kalau kita buat secara betul. Baik kita susahkan diri sebelum kita kahwin, kerana lepas ada anak lah, inilah itu, nak pergi merayau, tarik semua orang, dia banyak tempat yang kena lalu. Dan sekarang ialah musim Covid. Cuba bayangkan kalau sekarang nak buat appointment pun dengan mana-mana tempat, kena buat 2-3 bulan melalui sistem temu janji online dan buat urusan sebegitulah. Okay, thank you ya guys, thank you sudah support channel saya, video saya ni. Okay, thank you. Say bye-bye sayang. Thank you sayang. Okay, thank you so much for watching guys. Always stay happy and stay positive ya guys. Bye bye, see you in the next video insyaAllah. Stay at home.